Indeks Jurang Gender Global 2021 menunjukkan keterlibatan wanita dalam bidang ekonomi masih rendah. Justru Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Seri Dr. Adham Baba menyarankan golongan wanita melibatkan diri dalam keusahawanan khusus secara digital bagi merapatkan jurang tersebut. Dalam dunia digital hari ini, saya menyeru agar wanita-wanita mempelajari kaedah pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok serta pakai kaedah penjualan atas talian menerusi contoh Shopee, Lazada, Alibaba yang mana tidak memerlukan sebarang kos sewaan seperti mana kedai fizikal. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Women Empowerment di Bandar Tenggara, Kota Tinggi. Program anjuran Kolej Komuniti Tenggara ini berlangsung bermula hari ini sehingga 25 September. Program menawarkan kursus kemahiran jangka pendek kepada golongan wanita untuk menjana pendapatan. Antaranya asas masakan barat, pembuatan roti dan pastry dan penjagaan wanita semasa bersalin. Program eksplorasi jejak warisan antarausaha memelihara dan memulihara warisan unik yang terdapat di Seremban Negeri Sembilan. Menurut Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban MBS, Mas Midiawan Yahya, program turut bertujuan memperkenal Bandaraya Seremban sebagai produk pelancongan berasaskan sejarah. Selain memupuk semangat cintakan negara, usaha itu juga mewujudkan peluang ekonomi lebih luas kepada penduduk sekaligus memupuk semangat cintakan negara. Di Seremban ni kita ada pelbagai ikon-ikon lama lah, ikon-ikon bersejarah yang ada di Seremban. Sebagai contohnya kita mulakan daripada stesen kereta api kita. Itu ada satu stesen kereta api yang lama sejak daripada zaman Sungai Ujung Railway. Kemudian kita ada jejak warisan yang lain yang berada di Jalan Yam Tuan, dimulakan dengan kuil yang terbesar. Kemudian kita ada Masjid Negeri. Laluan bagi eksplorasi jejak warisan itu termasuk laluan lorong seni terpanjang di negeri itu selain kawasan pemeliharaan pokok getah tertua. Excited lah sebab nak tahu lebih banyak tentang sejarah Seremban. Yang ini aktiviti kita boleh tahu banyak-banyak sejarah yang kita mungkin orang muda tak pernah tengok banyak juga. Kita boleh berkongsi maklumat, kita boleh dapat tahu sejarah Negeri Sembilan. Dan juga kita boleh mupuk semangat berpaduan antara kaum. Kan sini ada Melayu, Cina semua. Boleh mupuk semangat berpaduan. Seronoklah untuk menyertai jejak warisan ni sebab dia memberi peluang kepada kita untuk nampak kemeriahan rakyat Malaysia. Ada pelbagai kaum yang menyertai eksplorasi jejak warisan ni dan peluang ni untuk kami semua mendalami dan mengetahui sejarah-sejarah Negeri Sembilan. Juga sejarah dalam Bandar Seremban ni. Rupanya banyak bangunan-bangunan bersejarah yang ada kat dalam Bandar Seremban ni. Seorang pemandu lori mengaku bersalah atas pertuduhan memberi suapan wang tunai sebanyak RM3,000 kepada penolong pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan 10 tahun lalu. Chu Tuan Kang, 37 tahun, yang diwakili peguam membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Rushan Lutfi Muhammad. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah stesen minyak di Bandar Baru Sunggala Port Dickson pada 20 Mei 2012 sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang atas kesalahan memiliki barang kawalan iaitu diesel bersubsidi tanpa permit dan dokumentasi sah. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM15,000 dan penjara 14 hari terhadap tertuduh. Seterusnya kita ke Pulau Mutiara. Siapa jaguh Boria sebenar akan ditentukan esok dalam peringkat akhir jaguh Boria. Perinciannya langsung bersama Zatul Ikmal Muhammad Nur di Pulau Pinang. Silakan Zatul. Terima kasih. Ya, benar.
Tiga pasukan akan berentak merebut gelaran Jaguh Boria malam esok, iaitu pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Perempuan Metodis, SMK Perempuan St. George dan SMK Permatang Tok Jaya. Pertandingan anjuran Mutiara FM ini akan berlangsung di Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Topiknya adalah keluarga Malaysia dan kriteria-kriteria segi nyanyian, dari mutu nyanyian, dari segi penyampaian sela-selanya, menyanyi dengan seirama, rentak berirama dan juga rentak tarian yang baik. Dari segi pakaian juga. Juara akan menerima hadiah berupa wang tunai RM30,000, naib juara RM20,000, sementara tempat ketiga RM15,000. Turut disediakan hadiah untuk tukang karang terbaik dan persembahan terbaik. Ini pula mengenai Festival Seni Kraf Penang Exchange 2022. Dengan tema Dondang Sayang, festival ini menyasarkan 30,000 pengunjung. Program berlangsung di Menara UAB Georgetown selama 3 hari bermula 30 September ini. Menurut Presiden Majlis Kraf Malaysia, Nik Faiz Nik Amin, tema Dondang Sayang dipilih untuk menggambarkan keharmonian dan kepelbagaian kaum di negara ini. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Dan pemilihan tema kami iaitu Dondang Sayang untuk Penang Exchange 2022 ini bertepatan dengan konsep, mungkin boleh saya katakan konsep keluarga Malaysia, yang kita cuba untuk menonjolkan kepelbagaian budaya, kepelbagaian kaum dan kesatuan kaum di Malaysia. Jadi kalau kita faham tentang lagu Dondang Sayang tersebut, ia melibatkan elemen-elemen kekauman yang lain, Cina, Melayu, Portugis dan banyak kaum yang lain lagi yang hidup dengan harmoni melalui sulaman lagunya, melalui pembentangan penceritaan melodinya. Jadi semua itu cuba untuk diterapkan dalam tema Penang Exchange 2022 ini. Penjualan, demonstrasi dan bengkel pembuatan kraf bakal mengisi program untuk memartabatkan industri kraf negara selain menghimpunkan pakar-pakar dalam sektor tersebut. Sebelum ini, 2 program sama telah berjaya dijalankan di Kelantan dalam tempoh PKP. Sambutan menggalakkan yang diterima program sama di negeri tersebut menjadi pemangkin penganjurannya di negeri ini. Lebih 2,800 pekerjaan ditawarkan 26 majikan menerusi Karnival Kerjaya Politeknik Zon Utara 2022. Bukan itu sahaja, program turut menyediakan khidmat kaunseling dan klinik resume kepada pengunjung. Pengarah Politeknik Seberang Perai PSP Harif Fazilah Abdul Khalid berkata, pekerjaan yang ditawar melibatkan sektor memerlukan pekerja berkemahiran tinggi. Menurut beliau, penganjuran program juga selari strategi kebolehpasaran graduan 2021-2025 bagi melahirkan graduan holistik dan seimbang. Justru pihaknya turut memperluas kerjasama dengan menandatangani sijil kolaborasi COC bersama 21 syarikat dan agensi di negeri ini. Dan alhamdulillah daripada makluman yang kita ada di Pulau Pinang ini sendiri, lebih kurang ada 2,800 peluang pekerjaan yang memerlukan mereka yang berkelayakan dalam kemahiran tinggi. So dalam kes ini, diploma politeknik lah amat diperlukan. Ini adalah antara usaha kita untuk kita meningkatkan GE ataupun employability bagi pelajar kita lah. Dan di sini hari ini kita ada 26 buah syarikat yang kita jemput untuk mereka bertemu dengan bakal pekerja mereka lah. Lebih 90% daripada majikan yang terlibat dalam karnival tersebut beroperasi di Pulau Pinang. Setakat tahun lalu, PSP telah menjalankan kerjasama dengan lebih 130 industri seluruh negara. Saudara, berikut paparan lokasi bagi program jualan murah keluarga Malaysia PJKM peringkat negeri Pulau Pinang. Naungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku.
Paparan itu mengakhiri rintas langsung dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zatu untuk perkembangan di Pulau Pinang. Risda terus komited membantu pekebun kecil getah. Di Perlis, 435 orang usahawan bimbingan Risda kiat menjalankan aktiviti perniagaan dalam bidang masing-masing iaitu makanan, perkhidmatan, pembuatan dan pertanian. Usaha ini selari dengan objektif Risda dalam model perancangan strategi Risda iaitu bagi memastikan pekebun kecil memperoleh purata pendapatan kolektif RM4,500 sebulan sekeluarga menjelang tahun 2025. Program-program pembangunan yang disediakan oleh pihak Risda dan sebenarnya kita sangat prihatin lah. Risda sangat prihatin kepada pekebun kecil dan kami sentiasa dari semasa ke semasa ingin memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pekebun-pekebun kecil khususnya di negeri Perlis. Pendapatan menerusi hasil getah disasarkan RM1,500, RM2,500 daripada aktiviti keusahawanan dan RM500 lagi melalui pelbagai hasil lain.